Bismillahirrahmanirrahim. So, kita dengar terus sambungan yang Ustaz Haji Hussein. Daripada satu video, saya pecahkan kepada 4. So, insyaAllah dapat bagi kefahaman lah pada yang ramai. Okay, terdengar Kamu dok, jelaslah kenyataan kebenaran Allah. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Berarti mana kamu pusing, ya Allah, dia tengah melihat kamu. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Kan? Inilah pengenalan kepada Allah menerusi kesedaran yang jati. Bila kamu nafikan sifat ni, kamu nafikan zat, lu dah tak terselindung kamu dari pengawasan dia. Itu buat kita nangis dan bergegar. Tidak ada daya terduduk. Ada yang sampai merangkak ya. Telefon Ustaz, tolong Ustaz, saya tak bisa berdiri Ustaz. Saya Okey. Daripada apa yang saya terang selama ini, saya ulangkan balik untuk bagi yang lain faham. Maknanya kita asal daripada Allah. Maknanya seolah kita boleh bayangkan sebesar pasir, sekecil macam satu titik saja, sebahagian daripada Allah. Allah kata kum, dan terjadilah ciptaan. Dan ciptaan tu datang daripada zatullah. Dan terciptalah bermacam-macam sifat. Sifat manusia, kambing, lembu, cawan, gelas, telefon. Dan apabila kita datang kesadaran yang nyata, yang jelas, kita akan melihat setiap yang wujud ni adalah zatullah. Jadi yang saya duk kata, pandanglah, lihatlah sekeliling anda, anda akan nampak Allah. Itulah zat dia. Adakah zat dia tu asing daripada dia? Tak asing. Adakah belalai tu bukan datang daripada gajah? Sebahagian daripada gajah. So, apabila timbul kesedaran tu, setengah orang yang betul-betul timbul kesedaran tu, nak berjalan pun susah. Dia nampak lantai ni, tanah ni, zat Allah meliputi segala sesuatu. Bila Allah buka pandangan batin dia, kesadaran dia, pandangan batin ni makna dia sadar penuh, terkejut. Sebelum ni dia tak tahu, tiba-tiba tengok, lah, di lantai pun zat Allah. Nak pijak tanah pun tak boleh. Tengok lembu pun zat Allah. Nak makan daging pun tak boleh. Ni ada orang yang Allah bagi kesadaran sampai macam tu sekali. Okay, kita terus sambung tengok video ni. dah rasa kewujudannya. Ada yang enggak bisa berjalan. Saya enggak boleh bisa berjalan Ustaz. Macam-macam keadaan. Ada yang malu tengah mandi, tutup aurat, minta maaf ya Allah, minta maaf. Berlaku. Ada yang tepuk dahi, kenapa dahulu aku tidak tahu. Ini dia pengenalan kepada Allah melalui kesedaran yang jati. Kesedaran yang jati, di mana seseorang itu benar-benar sedar atau dikejutkan kepada kewujudan Allah SWT, keesaan Allah SWT, kebesaran dia. Bila kamu nafikan zat, siapa melihat di sebaliknya? Di situ kita dikejutkan dengan kewujudan dia, dengan keesaan dia. Di mana pun kamu menoleh, dia ada. Kebesaran dia. Jadi ini yang buat kita nangis. Kita rasa diri kita ni tidak ada nilai langsung.
Tidak ada harga diri langsung di depan yang maha berkuasa, maha besar, maha mulia. Sampai lemah lutut mau berdiri, terlepuk kita. Menyadari dari ilmu yang yakin, mendatang kesedaran kepada kewujudannya. Karena itu, ini yang kamu dapat adalah kurniaan Allah SWT. Kita tidak boleh kasih kepada sesiapa kita mau. Rasulullah mau kasih kepada datuknya pun tidak dapat. Mau kasih kepada Sayyidina Ali bin bapa pun tak bisa. Karena ini ilmu yang yakin. Allah beri kurniaan Allah. Kamu hadir di sini karena inilah kurniaan Allah kepada kamu, bukan kurniaan saya. So di sini nak kena faham, Nabi Muhammad tu seorang rasul. Rasul, bukan saja Nabi, dia adalah seorang rasul. Dia tak dapat nak Islamkan bapa saudara dia sendiri, dan dia tak dapat nak Islamkan atuk dia sendiri. Sebab semua ni adalah atas kehendak Allah. Apa-apa berlaku semua atas kehendak Allah. Saya pun cuba menyampaikan seperti apa yang saya janjikan. Saya cuba cari satu kaedah yang mudah untuk awak faham. Saya belajar cara susah. Disebabkan saya ni kira profesional. So saya tak pandai bahasa-bahasa kias. So saya kata, kenapa disusahkan belajar ilmu ni? Kenapa tak cari satu kaedah yang mudah saja? So Ustaz Haji Hussein antara yang lebih senang, mudah difahami berbandingkan dengan Ustaz ada satu lagi Ustaz, saya lupa lah, tapi tak apa. Okay, kita sambung dengar. Saya hanyalah kalam menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Tapi ilmunya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah memilih kamu, Dia akan melekatkan ke dalam batin kamu cahaya makrifat. Dibukakan bagi kamu pintu-pintu hidayah. Dimuliakan kamu dengan sifat kesedaran. Dikejutkan kamu dari tidurnya orang yang tidur. Itu kita, astagfirullah. Di mana kita pusing, Dia melihat kita, mengawasi, mengetahui. Tidak boleh lari. Tegasnya kita sedang nyenyak tidur. Satu pukulan pada hati kita. Pukulan kebenaran itu. Maka terbukalah hati kita kepada hidayah Allah, menyerupai hati hamba-hambanya yang mukmin. Berubah. Kita tidak akan jadi seperti dulu. Bila kesedaran ini sudah menerap dalam diri kita, kita tidak akan menjadi sombong, bongkak, mengis, zalim. Kita tidak akan ada kelakuan yang jelek. Kerana di mana pun kita pandang, Dia mengawasi kita. Dan tuan-tuan, puan-puan, kesedaran ini dikasih sedikit. Kalau dia kasih lebih, kita semua mati. Tak boleh pikul. Tak boleh pikul. Bergegar. Dan dari sirah ahli sufi ada yang meninggal dunia. Satu ahli sufi mendengar seorang perempuan bersair tentang Tuhan. Dia bergegar.
dia kan kau sair lagi tentang ketuhanan. Lepas tu sair arwah, tak boleh angkat. Terjadi juga satu wali Allah, dia pesan, jangan kasih anak aku makmum bila aku jadi imam. Dia faham apa yang aku baca dan dia boleh melihat kebenaran. Pertama kali dia tengah sembahyang, anak dia masuk. Bila habis salat, jumpa anaknya pengsan. Yang kedua kali anak dia masuk, habis salat, anak dia meninggal dunia. Enggak bisa. Kalau 24 jam kamu terdedah kepada ini, kewujudan dia, kamu nggak bisa buat apa-apa. Menggeletar dan nangis. Itu yang air mata kita jatuh ke pipi kita. Inilah ahli sufi. Kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Ini yang buat kita nangis. Maka mereka berkata, ya Allah, tuliskanlah kami di dalam jemaah mereka yang sudah menyaksikan kebenaran ini. Bila kita timbul kesadaran yang nyata, pandangan kita yang betul-betul dapat melihat di sebalik setiap sifat yang ada tu adalah zat Allah meliputi. Dan Allah boleh memandang melalui zat dia. Sebab daripada zat dia tu ada atom, ada proton, ada ion. Dan kita kena melihat dengan mikroskop yang paling tinggi. Walaupun komputer ni sekali kita tengok keras, tapi tetap ada dia tu. Zat dia dah meliputi segalanya. Walaupun batu, walaupun besi sekalipun. So, di mana-mana kita pandang, zat Allah meliputi. Dan Allah memandang di sebalik setiap sesuatu. So, bila kita faham yang ni, orang yang dapat Allah bagi dia suka je melihat, mendengar ceramah ataupun bab ilmu ma'rifatullah ataupun ilmu tasawuf ataupun jalan sufi ni, memang dia akan berubah. Hati dia lagi lembut, pandangan dia lagi terang, melihat dia balik setiap yang wujud tu adalah zatullah, Allah di sebalik itu. Melihat anak, isteri, nak pukul pun tak berani. Kalau dulu bagi penendang, tengok kucing je tendang kucing pun dia akan sayang. So, kesedaran ni, dia ada peringkat, banyak peringkat kesedaran ni. Orang yang dapat kesedaran yang tinggi, dahsyat. Dan yang terpilih saja mendapat satu kesedaran ni. Okey, kita terus dengar. Jadi tengok tu, ini asas orang ahli sufi. Pertama, ilmu yang yakin, mata hati yang tajam, melihat kebenaran, air matanya jatuh ke pipi. Dia melihat kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan. Haji Hussein sendiri pun Saya sudah makrifat daripada tahun 78. Saya masih nangis. Pada permulaan saya dapat 78, saya nangis, selalu nangis. 4 bulan setengah, selalu nangis. Lepas tu dapat kawal. Itu pun kena begini, mesti nangis. Kesedaran kita di hadapan dia, itu buat kita bergegar. Faham ya? Okey. Dan kadang-kadang bila kamu berjalan itu atau di rumah atau di kenderaan seperti bis ataupun
kereta api ya, atau di mall-mall. Bila kesedaran ini datang, cari tempatlah nangis. Gini-gini jalan nangis. Jangan kamu meraung, nanti dipanggil polis. Jangan. Cari tempat, ambil ini, nangis pelan-pelan. Pasal kesedaran ini. Faham ya? Boleh saya lanjutkan lagi? Satu hari, awak-awak semua sini yang dengar video ni, bila mari satu kesedaran, Allah bagi awak faham, bagi pandangan mata awak tu pun tembus apa yang Ustaz Haji Hussein dan saya bercerita selama ni, memang awak akan menangis. Dan saya sendiri pun tak berani nak sebut la haula wala quwata illa billah selebih pada 3 kali kalau dalam video ni. Kalau setakat sebut la haula wala quwata illa billah lain. Bila kita sebut la haula wala quwata illa billah il-aliyil azim, kita sebut dengan kesedaran tu, saya 3 kali ya, habis meleleh mata. Baik, kita sampai satu tahap kita faham, kita tak ada daya upaya. Dan Allah dah tunjukkan pada saya macam mana tahap dia. Dia tak ada daya upaya ni. Kalau sebelum ni saya doktor, saya hantar satu kad je pada mana klinik. Kad tu akan tersebar, nombor telefon saya tersebar, saya bekerja sana sini. Tapi bila Allah uji saya hantar hampir 100 kad pada 100 klinik. Tak ada satu klinik yang panggil saya. Dan kawan-kawan saya pun ada yang dah kena uji macam ni tahap ni. Maknanya yang pemudahkan dulu tu, aku, bukan kau, bukan usaha kau, bukan hebat kau. Okey, kita terus dengar video. Jadi kita sambung dengan ilmu yang yakin. Jadi saya dah kasih ilmu yang yakin, kamu sudah sedar akan keesaan, kewujudan dan juga kebesaran dia yang buat kamu bergoyang. Sekarang kembali kita. Bila Allah firman kun, Wadatul Wujud mengatakan kesemua diri Allah menjadi ciptaan, ramai dalam satu, satu dalam ramai. Fahaman Nur Muhammad berkata separuh diri Allah menjadi ciptaan, menerusi separuh yang dijadikan Nur Muhammad itu. Tapi dari kitab ya, penerangan sedikit ini yang kita kata yang maha halus, halus seperti satu helai rambut, halus contohlah. Tapi bagi Allah maha halus, yang maha halus tu yang menjadi semua ciptaan. Dengar saya penerangannya supaya tidak jadi kusut ya, pusing. Sini air batu, ais kepal lah sini. Di Malaysia, Singapura dipanggil air batu kepal. Sini ais kepal ke ais pejal? Ais kepal yang bulat tu. Ha? Ais batu ya? Bukan ais kepal ya? Ais batu ya? Yang serik lah. Ais batu ya? Oh, macam mana ada batu? Dalam ada batu ya? Wah, ais di Singapura, di Malaysia dipanggil air batu kepal. Pasal di kepal-kepalnya. Jadi bulat macam bola ya. Jadi panggil ais kepal, air batu kepal. Sini air batu ya. Ais batu. Kalau Singapura ais batu tu yang kecil-kecil tu, sebiji tu, itu air batu. Ini dipanggil ais kepal. Ais kepal lah. Ais batu ya. Ais batu.
ais batu tu sifat ke hakikat? Alhamdulillah. Apa hakikat ais batu tu? Hakikat. Mana boleh air? Lagi sekali ya. Tahu tak ais batu kan? Itu sifat ke hakikat? Apa hakikat itu air batu tu? Ais batu tu apa dia? Apa dia? Ais kecilan, betul tak? Betul tak? Takkan boleh terus air. Mesti ais kecilan, betul tak? Diseret kan? Air batu campur. Betul tak? Belakang dijadikan batu, betul tak? Sifat hakikat dia Rupanya batu. ais. Tapi itu Batu. ais kecilan, betul tak? Jadi Makrifat hakikatnya dia apa? air. Ais kecilan. Kan? Ais kecilan, betul tak? Apa yang di dalam ais kecilan itu? Baru air. Dah, air. Sifat ais batu. Hakikat ais kecilan. Makrifat air. Kamu tengok ais batu itu diliputi oleh ais kecilan. Kecil dia, halus ya. Tapi ais kecilan ni diliputi oleh dalamnya ada apa ya? Air. Jadi air ni untuk meliputi ais ini, air ini mesti lebih kecil. Baru boleh meliputi ais ini. Ya. Faham ya? Misalkan macam lagi apa? Saya ingat itu yang saya ingat boleh, kalau kamu faham bahawasanya untuk ais kecil, untuk air ini menjadi makrifat kepada ais kecilan ini, dia mesti lebih kecil dan meliputi ais kecilan ni. Faham? Jadi kita pun sama, ciptaan. Mengikut sains, ciptaan ini semua ni adalah atom ya, atom, zarah. Jadi ciptaan ni semua adalah atom ya, atom. Gabungan berberium Atom kecil tak? Untuk meliputi yang kecil mesti ada sesuatu yang lebih kecil memenuhi dalamnya. Itu mestilah zat. Ya, sebalik itu zat, betul tak? Jadi zat lebih kecil daripada atom supaya dia boleh memenuhi atom itu. Untuk memenuhi zat itu yang lebih kecil dari atom mesti lagi kecil, betul tak? Itulah yang maha halus. Maha halus. Dia meliputi zat. Zat meliputi atom. Faham? Ya. Jadi untuk memenuhi atom itu adalah zat yang lebih kecil dia memenuhi. Dan untuk memenuhi zat itu mestilah yang maha halus. Jadi sifat itu ciptaan, hakikat itu zat, makrifat itu yang maha halus. Jadi bukan semua diri Allah menjadi ciptaan itu wahdatul wujud. Bukan separuh Allah menjadi ciptaan itu Nur Muhammad. Yang maha halus lagi meliputi. Itu yang menjadi kesemua ciptaan, termasuk ruang dan masa. Faham tak ini? Faham ya? Contoh, kalau saya ambil satu helai rambut saya, dalam rambut saya semua ini ciptaan ada dalam rambut saya yang satu helai halus ni. Semua ada dalam, termasuk ruang dan masa. Dalam sini, semua ni, semua. Termasuk bulan, bintang, cakrawala, semua dalam satu helai rambut. Ya. Saya tanya awak, berarti saya lebih besar daripada ini semua, betul tak? Begitu Allah. Kalau semua ini dalam yang maha halus, tentu tak Allah besar, tinggi dan luas, betul tak? Ya. Saya
nanti cucu kalian datang, nenek, kalau saya tengok matahari besar ya, saya bisa lihatnya. Kenapa ya Tuhan Maha Besar saya enggak bisa lihat? Wah, soalannya logik tak? Logik tak? Kalau matahari saya bisa lihat, kenapa Allah Maha Besar saya enggak lihat? Jadi kamu beritahu cucu-cucu, ini semua bulan bintang kau jadikan satu, cakrawala kau jadikan satu, termasuk ruang dan masa. Sesuatu yang sangat halus kepada Allah. Ya, begitu maha besarnya Allah, bagaimana kamu bisa melihatnya? Semua ini jadikan satu, sesuatu yang halus pada Allah SWT. Tentu tak. Subhanallah. Begitulah besarnya Allah. Okey, Dia maha besar. Tentu ke tidak? Setuju tak? Jadi nenek datang ke cucu lagi satu, nenek. Kita sini piknik. Kita piknik tepi laut, nenek. Tengok lautan besar, nenek. Kenapa Allah maha besar, lautan luas? Kenapa Allah maha luas saya enggak bisa lihatnya? Sama jawaban kamu, sama jadikan satu pada Allah, satu yang halus. Begitu maha besarnya. Kalau langit ditinggi nenek, kenapa enggak bisa lihat Allah yang maha tinggi? Sama jawabannya. Dijadikan satu semua yang wujud ini, termasuk ruang dan masa, kepada Allah sesuatu yang halus. Begitu dia maha luas, maha tinggi, maha besar. Kamu tengok tu, ciptaan. Ya. Ini daripada zat, betul tak? Dan ini daripada maha halus. Halus satu line, tapi sini tak nampak. Satu line dia. Begitu dia maha besar, maha tinggi, maha luas, maha tinggi, maha luas, tinggi, maha besar. Itu dia maha halus. Ya. Tengok halus ya. Dari yang halus ni terjadi semua. Tengok Rasulullah berkata. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, langit yang 7 ini dan bumi kepada Allah tidak sebesar sebiji sawi. Tidak sebesar sebiji sawi. Dan gigi pun tak ada. Kecil. Halus. Sedikit dulu yang dikata maha halus. Tentu dia maha besar, maha luas dan maha tinggi. Kan? Dan di sebalik semua ini ada apa? Dan di sebalik zat itu ada maha halus. Dia melihat menerusi diri dia yang dikatakan maha halus. Dia melihat. Jadi Allah sentiasa meliputi tiap-tiap sesuatu. Demi zat yang menguasai diriku, Allah berada, zat dia berada di mana-mana dan dia mengisi segala ruang. Tengok di sini ya. Yang tengah tu ciptaan. Di sebalik ciptaan apa ya? Di sebalik itu apa ya? Malu. So zat Allah meliputi di atas segala sesuatu. So di mana kita pandang, di situlah zat Allah. So hari ni saya rasa saya lebihkan masa. Saya cuba habiskan. Okey, terus. Rusa melahirkan apa ya? Bukan gajah ya. Kalau gajah meletup perut dia. Kenapa mesti, apa yang membuat ini tersusun? Kau pergi mana pun pokok daun di atas, akar di bawah. Kau pergi mana pun kepala kita, tangan kita, kaki sama, mana pun pergi. Kenapa ini bisa terjadi? Mana pun pergi sama. Apa yang membuat ini mesti terjadi? Apa dia? Zat di sebalik semua ciptaan.
Sami'na wa ata'na. Dia memastikan semua yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz pasti berlaku. Ya. Jadi nampak tak kuasa Allah? Sedar tak kamu kuasa Allah? Daun di atas, akar di bawah, manusia kepala, tangan, kaki, mana pun pergi. Siapa yang menetapkan ini? Allah. Siapa yang menjalankan ketetapan ini? Zat dia berkuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Faham ini? Sekarang saya mau tanya. Tengok ni ya. Ini kaum Yahudi. Allah berfirman, jangan bekerja di hari apa ya? Sabtu. Mereka pergi tangkap ikan. Maka Allah murka, Allah sumpah, jadilah kamu kera. Kamu tengok ya. Tengok ni kan. Tengok ni sama tak muka? Sama ya muka. Kena sumpah. Macam mana ini Yahudi bermacam umur, sekelip mata menjadi kera. Bagaimana bisa berlaku? Zat di mana? Di Yahudi itu. Zat itu ada. Boleh berubah. Sama juga Nabi Salih alaihissalam mau dia punya umatnya, kalau kau betul Nabi, keluarkan unta yang hidup daripada batu ini. Loh, kalau kamu yang ustaz, boleh keluarkan itu apa ya? Lipas apa ya? Kecuak. Ustaz boleh keluarkan kecuak dari bambu ni, saya contoh sekolah kau. Mana bisa? Gila kan? Ya? Atau ustaz keluarkan kecuak daripada sini kan? Ini saya ketuk kau, ini kecuak. Mana bisa kan? Ini disuruh keluar unta daripada batu, enggak bisa. Tapi Allah, dia mohon pada Allah, Allah setuju. Panggil umat kau dan minta di sana. Panggil umatnya, gerombol batu, dia pun berdoa, munajat, pecah batu itu, keluar unta. Macam mana boleh ada unta dalam batu yang besar ni? Macam mana terjadi unta? Ada apa ya? Zat dalam mana? Yes, dia punya zat. Begitu juga Nabi Musa AS ketuk, Lautan Merah tu terbelah dua, nampak? Lautan Merah terbelah dua kerana ada apa ya? Zatnya di kayu atau di lautan? Betul, di lautan. Kalau kamu cakap kayu, saya lempar kapal yang kayu tu. Kan? Jadi itu kita sedar kebesaran dia. Sekarang siap ya? Kamu lihat sifat, hakikat, makrifat. Sifat ciptaan, betul tak? Hakikat apa ya? Dan apa melihat di sebalik hakikat itu? Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat. Sifat ya, kamu nafikan. Tinggal apa ya? Tinggal zat itu hakikat. Kamu nafikan hakikat, apa yang tinggal? Maha halus. Itu sedarkan itu. Sedarkan itu. Dengan ilmu yang yakin, sedarkan. Dia maha mengawasi. Dan kita tengok di sini kan, di mana kamu menoleh memandang zat dia ada. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, lebih dekat dari urat nyawa kamu. So, senang-senang faham, setiap ciptaan yang terlihat, tak kira lah komputer yang depan awak ke, telefon yang depan awak ke, apa sahaja awak nafikan sifat, awak akan melihat zat di sebalik telefon awak. Awak nafikan zat, awak akan melihat yang maha halus. Awak akan melihatkan Allah. Awak kena nampak Allah di sebalik itu. Okay.
Keterangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah. Pada semua itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang yang tidak diragu, laksana mata memandang tanpa keraguan. Di sebalik semua ini apa ya? Di sebalik zat apa yang melihat ya? Allah melihat. Dia maha halus tu, menerusi itu dia melihat di sebalik itu. Bagaimana kita boleh bisa tanpa ragu menyatakan ini? Kerana dengan ilmu yang yakin, la tarahun al-jahim. Boleh kita lari daripada dia? Itu masa 3 sahabat tidak pergi berperang, menangis sebulan lebih. Kerana tahu Allah boleh seksa mereka bila-bila masa, tak boleh lari daripada Allah. Selepas itu Allah turunkan firman mengampunkan dosa mereka. Okay? Dan itulah kebenaran yang kita lihat. So saya dah cukup lah. Yang ni hampir 40 minit lah. So saya tengok cerita Qasem, KOSEM sampai 31 episod. Satu episod dekat-dekat 3 jam. Seminggu lebih saya tak jogging. So saya habis masa daripada pagi sampai malam tengok cerita Qasem ya. Telefon saya pun hampir meletup. Sebab telefon saya sambung dengan TV. Saya guna EasyCast. So saya sambung jugalah, teringat ni, lama tak bercakap, nanti ada yang menunggu sambungan. Okey lah, saya sambung. Kira habislah yang ni, yang Ustaz Haji Hussein. So ada empat siri saya buat tu, pecah-pecahkan. So saya harap awak semua dapat faham dan cuba dengar balik ketiga-tiga tu. Kalau awak nak dengar yang Ustaz Haji Hussein betul pun, awak boleh dengar. Ada dalam awak buka site saya, kemudian awak buka dekat bahagian video, awak akan nampak semua video saya. Yang selepas tu awak buka, awak tekan, ada saya itu letakkan yang Ustaz Haji Hussein, banyak video Ustaz Haji Hussein, cerita Qasem. Awak boleh tengok. Nah, ada yang tanya saya bagi apa ni, ke mana dia boleh tengok ni yang ni direct. Carilah, ada dalam yang saya tu. Saya dah letak dah apa ni, untuk promosikan Ustaz Haji Hussein. Bukan saya buat video ni nak buat duit pun. So dengarlah, tengoklah. Carilah, ada dalam video saya ni ada. Yang selepas bahagian video tu awak tekan je, keluar semua video-video yang saya tengok. Yang terkini lah, yang terkini ni semua mari pada Yamas Indonesia punya, dia orang buat seminar all that. Haji Hussein pun dah semakin tak boleh duduk diam lah. Dia buat seminar di Malaysia pun sebab orang suka cara Ustaz Haji Hussein, sebab inilah cara yang paling senang untuk awak faham. Tak payahlah nak pergi dengar yang pelik-pelik yang mengguna bahasa kiasan all that. So okey, cukup sampai inilah. Mungkin besok atau lusa saya start jogging balik lah, saya rasa. So seminggu lebih duduk kat rumah rasa beku. Punggung rasa lebam, belakang pun rasa lebam, duduk baring tengok TV ya. So apa-apa sekalipun yang mana menonton video saya, maknanya Allah dah bagi kesedaran pada awak semua dah. Memang awak akan lain pada dulu. Tanpa awak sedar, awak akan sedar juga macam mana pun awak akan lain pada dulu. Jiwa awak akan lain pada dulu. Sebab ilmu ni ilmu batin sebenarnya. Bukan ilmu bercakap. Sebab orang yang betul-betul ikut jalan, mula faham ilmu ni, dia akan lebih. Semayang dia lebih, puasa dia lebih. Dia tak akan kata orang tak tutup pasal, dia tak akan khianat, dia tak deki, tak akan sombong, tak akan takabur. Dan dia bawa sifat-sifat Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. So hidup dia akan sejahtera, lama-lama jiwa dia akan tenang. Yang itulah Allah kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Sebab dia akan melihat zat di sebalik sesuatu. Kucing pun dia nampak zat. Orang miskin, orang gila sekalipun tengok zat Allah meliputi segala sesuatu. Oh, hebat. So saya kata sampai tahap ni dulu lah. Saya nak sambung cerita Qasem sikit lagi kemudian. Okay, bye semua.